Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada anak-anak pelajar cikgu yang cikgu kasihi sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita reka bentuk dan teknologi tingkatan 1, bab 2, itu pengurusan projek. Di bawah topik 2.1 pengurusan projek reka bentuk. Pada video sebelum ini, cikgu telah ajarkan takrifan pengurusan projek reka bentuk dan penjanaan idea reka bentuk untuk menyelesaikan masalah. Okey, pada video kali ini kita akan teruskan pembelajaran kita dan subtopik yang ketiga iaitu berkenaan dengan mengenal pasti langkah pengurusan pelaksanaan projek. Boleh? Boleh ya? Okey. Standard pembelajaran pada akhir pelajaran ini, pelajar dapat mengenal pasti langkah pengurusan pelaksanaan projek. Sebelum kita teruskan pembelajaran, cikgu nak anak-anak pelajar cikgu buka buku teks RBT tingkatan 1, muka surat 34. Cikgu akan terangkan merujuk buku teks lah. Okey, boleh Dah buka? Okey, alhamdulillah dah buka. Okey, jom kita teruskan pembelajaran. Okey, 2.1.3 langkah pengurusan pelaksanaan projek. Pengurusan pelaksanaan projek melibatkan langkah kerja untuk memperoleh peralatan, bahan dan kemahiran supaya projek dapat disiapkan. Betul. Dalam langkah pengurusan pelaksanaan projek, pasukan projek ataupun boleh kita secara ringkasnya boleh kenal pasti sebagai pengurus. Ya, betul. Cara lebih nak ringkaslah, lebih faham sebagai pengurus projek. Dia ni sebagai berperanan penting lah. Ahli yang paling utama dalam menjana ataupun menjalankan ketiga-tiga peringkat pengurusan projek. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, berapakah peringkat pengurusan projek? Berapa ada? Ya, betul, ada 3. Ada 3. Yang pertama, ya betul, sebelum kita melakukan projek, kita perlu merancang. Ataupun lagi secara ringkasnya, kita perlu buat kertas kerja. Okey, kertas kerja ataupun idea apa lah, rancang projek apa yang kita nak buat, lakaran apa semua dan sebagainya. Okey, yang kedua, penjadualan. Maksud penjadualan di sini, apa step yang pertama kita perlu siapkan. Dan berikutnya, step yang kedua kita perlu siapkan. Dan step yang ketiga kita perlu siapkan. Supaya projek itu berjalan dengan teratur, mengikut susunan. Okey, yang ketiga, pengawalan. Maksud pengawalan di sini, sekiranya kita perancangan dah, penjadualan kita dah, pengawalan kita fail, maksudnya kita tak buat kawalan terhadap projek yang kita lakukan, maka projek kita akan gagal. Betul. Maksudnya pengawalan ni penting lah. Maksudnya kerja yang kita lakukan, step pertama ikut ketak, step kedua ikut ketak, dan step ketiga dan seterusnya. Okey, faham ya? Dia akan ada 3. Perancangan, penjadualan dan pengawalan. Okey, kita teruskan. Organisasi projek. Apa itu organisasi projek? Organisasi projek perlu dibentuk dalam pengurusan pelaksanaan projek bagi memudahkan pelaksanaannya. Maksudnya di sini, dia ada ketua. Organisasi ni maksudnya dia ada ketua, dia ada penolong. Kalau dalam kelas, ketua kelas, penolong ketua kelas, bendahari, SU setiausaha dan esko dia lah. Esko kebersihan, esko keceriaan, esko akademik dan sebagainya. Dalam projek ni juga dia ada organisasi. Kiranya atas sekali pengurus projek dan diikuti dengan bawah-bawah dia lah. Cikgu akan terangkan slide yang seterusnya. Okey, jadual perancangan. Jadual perancangan ni perlu disediakan
supaya pelaksanaan projek berjalan lancar dan sempurna. Yang cikgu cakap tadi lah, penjadualan tu. Jadual perancangan ni penting lah. Penting kerana dia boleh katakan step dia lah, apa yang kita perlu ikut untuk siapkan projek akhir. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga dan seterusnya. Berapa langkah yang kita ada lah untuk projek yang kita buat ni berjaya dan sempurna. Okey, seterusnya, siapakah pasukan projek? Siapakah? Ya, betul. Sekumpulan ahli terlibat dalam kerja pembangunan projek. Ahli kumpulan ini boleh terdiri daripada orang di dalam organisasi, orang di luar organisasi. Maksudnya di sini mereka mempunyai kepakaran, pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan sesuatu projek. Okey, boleh faham? Okey. Seterusnya kita pergi kepada carta organisasi pasukan projek di sekolah. Maksudnya carta yang perlu ada lah untuk projek yang kita lakukan di sekolah. Jadi sekurang-kurangnya perlu ada 4 atau 5 orang. So dalam kumpulan perlu ada 4 dan 5 orang. Okey, kita pergi satu. Dia boleh dibentuk mengikut kesesuaian projek. Maksudnya projek yang awak akan lakukan, projek yang macam mana? Berskala kecil atau berskala besar? Kalau ia berskala kecil, dia perlu memadai lah, hanya 4 dan 5 orang saja. Kalau dia berskala besar, atas perbincangan lah, perlu berapa orang. Boleh faham? Maksudnya, atas pengurus projek, dia perlukan berapa orang bawahan dia, orang bawahan dia untuk melaksanakan projek tersebut. Seterusnya, ahli pasukan ini saling bergantung antara satu dengan yang lain untuk menjayakan projek. Maksudnya, pengurus projek perlu bergantung pada bendahari. Pengurus projek juga perlu bergantung pada setiausaha dan orang bawahan dia lah. Orang bawahan dia perlu bergantung dengan pengurus projek dan sebagainya. Itulah maksudnya dia saling bergantung antara satu sama lain. Okey, seterusnya kita akan bagi cara ringkas lah carta organisasi pasukan projek di sekolah. Awak rasa siapa atas sekali yang cikgu sebut-sebut tadi? Betul. Yang paling penting sekali ialah pengurus projek. Dialah yang bertanggungjawab sepanjang projek dilaksanakan. Yang kedua, betul, setiausaha. Setiausaha dia akan buatlah apa-apa kerja-kerja yang berkaitan dengan dia. Contohnya, pasal gaji pekerja, pasal pembelian bahan dan sebagainya. Bendahari pula, yes, dia dah mengurus kewangan projek tersebut. Maksudnya kos bahan ni berapa, dia akan keluarkan duit dan sebagainya. Bayaran gaji pekerja dan sebagainya lah. Dan yang kedua, yang ketiga, yang keempat lah. Yang keempat ialah mereka bentuk. Maksudnya dialah yang buat lakaran, dialah mereka projek ni sesuai ke tak dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, pembangunan mock-up ataupun model. Dialah yang akan lakukan apa yang dirancang oleh mereka bentuk, dia akan laksanakan. Boleh faham? Dia akan buat mock-up dan model. Maksudnya sebelum projek itu dijalankan dengan betul, dia perlu buat mock-up dulu lah. Test dulu eksperimen dia dan sebagainya. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Alhamdulillah. Setakat itu sajalah video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Bye-bye.